Didik TV KPM. Sebenarnya kita nak tengok bagaimanakah vektor tadi menyebarkan penyakit. Aha. Bayangkan ya, kalau makanan tak ditutup, maka dia akan mengundang vektor. Kita nak tahu apakah vektor dan apa kalau kita nak tengok apa yang terjadi sekiranya makanan tadi tidak ditutup. Okey, kita ada video, Akmal? Yap, jom kita tengok video ini. Sila perhatikan betul-betul. Cikgu, saya tiba-tiba macam hilang selera, cikgu. Ya, bayangkan ya makanan yang kita tak tutup tadi. Ada lalat datang. Jadi lalat tu adalah vektor yang boleh membawa patogen dan menyebabkan penyakit. Walaupun hanya seekor lalat saja juga. Betul, kan, cikgu? Okey, baik kita nak tengok. Nyamuk dan lalat sebenarnya dia merupakan dua vektor yang boleh menyebarkan pelbagai jenis penyakit. Okey, baik kita nak tengok macam mana nyamuk dahululah ya, Akmal. Kita tengok dulu nyamuk sebelum kita tengok lalat. Tidak ada masalah. Okey, kita lihat bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit. Pertama, nyamuk tadi yang mempunyai patogen di dalam kelenjar air liur. Kita lihat ni adalah patogen di kelenjar air liur nyamuk dan dia akan menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Maksudnya orang yang sihat. Jadi air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Pada masa inilah jangkitan merebak ke seluruh badan. Okey, baik, seterusnya nyamuk lain pula akan menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Maka akan datang nyamuk yang kedua, dia gigit pula mangsa pertama, dia pergi cari pula individu yang lain. Nampak tu nampak murid tu dia berkejar-kejaran kan dengan nyamuk tu, dan nyamuk tu dah mengandungi patogen. Jadi dia boleh menyebabkan sama ada denggi ataupun Zika. Itu bahayanya nyamuk Aedes ni kan? Nyamuk. So kita kena musnahkan dah. Okey, baik, seterusnya. Ini yang kita nak tengok tadi. Macam mana lalat menyebarkan penyakit. Pertama, lalat hinggap di atas kotoran. Contohnya seperti di tong sampah yang tidak ditutup. Okey, di atas kotoran yang mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Contoh patogen tadi seperti Plasmodium malariae. Okey, dan bila lalat tu dia dah mengangkut patogen, maka lalat tadi akan memindahkan patogen tadi ke makanan yang terdedah. Jadi kita pun tak tahu ya lalat tu dia dah hinggap di makanan tersebut, maka patogen tadi akan memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Maksudnya ada orang lain ambil makanan yang terdedah tadi, dia ambil dia makan, maka patogen tu masuk dalam badan. Jadi selepas itu akan menunjukkanlah gejala-gejala penyakit yang dibawa. Okey, seperti apa tadi cikgu ada mengatakan? Demam kepialu, malaria. Okey. Baik, seterusnya nampaknya kita dah sampai uji minda yang kelima. Laju cikgu. Laju sikit dia ni. Okey. Jadi tapi soalan dia agak menguji minda ni, Akmal. Okey. Demam denggi berdarah, Akmal. Okey. Merupakan penyakit berjangkit yang boleh membawa maut. Boleh tak Akmal nyatakan patogen dan juga vektor bagi penyakit demam denggi berdarah? Apakah patogen tadi, Akmal? Okey, kalau patogen, cikgu mengatakan salah satunya adalah virus denggi kerana datangnya daripada penyakit berjangkit ini, iaitu nyamuk lah cikgu kan? Betul. Jadi kalau virus, jawapan saya adalah virus denggi cikgu, Virus untuk denggi. patogen. Okey, nanti kita lihat. Manakala vektornya pula apa, Akmal? Kalau vektornya pula, okey cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali yang vektor ni merupakan organisma yang membawa patogen. Maksudnya kalau tadi Akmal kata patogen dia adalah virus denggi. Virus denggi dibawa oleh haiwan iaitu vektor nyamuk Aedes daripada individu A ke individu B. Jawapan saya tadi yang itu cikgu. Sebab saya tak pernah dengar pula tikus ini menyebabkan denggi. Bukan tikus, nyamuk. Nyamuk kan? Nyamuk. Sebab tu saya cakap nyamuk ini memang cukup bahaya, nyamuk Aedes. Jadi jawapan saya adalah nyamuk Aedes. Sebab kalau tikus macam tak pernah dengar pula kan? Tidak. Okey. Cara jangkitannya adalah melalui gigitan. Gigitan. Okey, jadi kita tengok jawapan ya. Okey.
Patogen yang menyebabkan denggi berdarah adalah virus denggi dan vektornya adalah nyamuk Aedes. Agak-agaklah kan Akmal, kalau nyamuk yang satu lagi tu, nyamuk tiruk ataupun nyamuk Anopheles tadi tu, boleh tak dia menyebabkan demam denggi? Tidak boleh cikgu sebab tadi cikgu ada bagi tahu setiap nyamuk ni dia ada membawa penyakit yang berbeza-beza. Betul tu. Tepat sekali jawab Akmal. Akmal fokus nampaknya. Yeah. Okey. Jadi nyamuk Aedes dia hanya membawa virus denggi. Virus denggi. Dan satu lagi tu kita pergi pada soalan B dia Akmal. Okey, berikan satu contoh penyakit lain yang disebarkan menerusi vektor yang sama dengan demam denggi berdarah. Maksudnya nyamuk Aedes ni tadi selain dia bawa virus denggi, dia bawa virus apa? Bermula daripada huruf Z, cikgu. Apakah dia? Zika. Tepat sekali. Okey, virus Zika akan menyebabkan penyakit apa? Demam apa? Demam malaria? Kurang tepat tu Akmal. Dia mula dengan Z juga. Oh, demam Zika juga, ya. cikgu. Dia virus Zika, demam Zika. Cikgu, maksud kat sini saya pasti mungkin murid-murid beranggapan bahawa kalau nyamuk Aedes ni dia boleh bawa macam-macam penyakit, antaranya denggi, Zika lah, apa lagi malaria juga cikgu, tapi sebenarnya bukan kan? Bukan, malaria lain. Okey, jadi jangan tersilap atau keliru pula dengan jenis-jenis penyakit ini kan cikgu? Jenis penyakit dan jenis nyamuk juga ya. Ya, cikgu. Okey, cikgu. Kita nak tengok dulu jawapan yang telah diberikan oleh anak murid cikgu ni. Okey, jawapan dia tepat sekali. Ya, Zika cikgu. Zika adalah demam Zika. Okey, kalau ikutkan gejala-gejala demam Zika ni sama macam gejala demam denggi, tapi dia lebih berbahaya terutamanya kepada ibu mengandung. Dia sangat berbahaya, dia boleh menyebabkan kerosakan kepada fetus ataupun bayi yang dikandung. Antaranya seperti pertumbuhan otak yang tak sempurna, kepala akan mengecil. Itulah bahayanya untuk demam Zika. Demam Zika ni cikgu Ya, kan? betul. Sebab saya pasti ramai yang tak tahu lagi, demam Zika tu apa? Kalau demam denggi tahulah kan? Jadi maksudnya demam Zika maupun demam denggi pun dua-duanya cukup bahaya untuk kita. Betul. Kan cikgu? Okey, jadi markah yang kita nak berikan berapa ni cikgu? Boleh ambil 3 sebab ada 3 soalan, boleh 3 thumbs up. 3 ke cikgu? 3 thumbs up. Betul ke cikgu? Betul. Wah, okey. Jadi dengan itu saya akan tampal 3 cikgu Satu dekat sini iaitu kami mahir. Kami mahir. Lepas tu kami fokus atau kami fokus dan juga kami apa tu? Kami bagus cikgu. Bagus, tepat. Iya. Okey. Jadi cikgu mungkin cikgu boleh membuat satu kesimpulan yang ringkas mengenai yang ini cikgu. Okey, baiklah ya untuk Akmal dan murid-murid di rumah. Jadi kita di rumah seperti biasa kalau kita nampak makanan terdedah, kita perlu tutup dengan penutup makanan yang sesuai. Betul. Okey, untuk mengelakkan makanan dihinggapi oleh lalat. Dan ingat ya, lalat dia boleh membawa patogen yang menyebabkan pelbagai penyakit berjangkit yang berbahaya. Okey, jadi oleh itu kita perlu menghindari ataupun kita orang kata mengelak ataupun daripada mengubati. Lebih baik mencegah, lebih baik daripada mengubati. Didik TV KPM